Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Forum Remaja. Hai panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja Negeri pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang saya agak lagi tampan malah bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Jadi, tajuk forum kita pada hari ini ialah langkah untuk mengatasi masalah tekanan dan emosi. Pengertian tekanan atau stres ini adalah sebuah tekanan psikologi dan fizik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman atau tekanan apapun. Ketika merasa terancam, sistem saraf merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin serta kortisol. Kedua-dua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh anda. Antara lain, jantung berdebar dengan cepat, otot tubuh menegang, tekanan darah meningkat, bahkan nafas kita menjadi lebih cepat. Reaksi ini disebut fight or flight atau respon stres. Selain itu, emosi pula diiktirafkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satu atau lebih karakteristik oleh murid-murid. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka telah memberi maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan dan dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau pelakuan tertentu. Gangguan emosi juga boleh ditaktifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka menyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut topik perbincangan kita pada hari ini, boleh kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, saudara Dr. Tuan Muhammad Fadil bin Tuan Azaki dari Hospital Sungai Buloh. Selamat datang Tuan. Okey, terima kasih. Selamat datang juga buat saudara Akil. Sebelah kiri saya pula Dr. Muhammad Fahmi Izzat bin Zakaria dari Hospital Yan Kedah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Jadi saya rasa kita terus kepada persoalan yang pertama, iaitu saya ingin tunjukkan kepada ahli panel pertama kita, Dr. Muhammad Fadil, ialah apakah yang boleh Doktor terangkan tentang jenis-jenis tekanan dan emosi ini? Silakan. Okay. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Jadi dapat saya terangkan pada hari ini ialah stres atau tekanan. Ini mempunyai dua jenis iaitu stres akut dan kronis. Jadi yang pertama ialah stres akut. Stres akut ini adalah stres jangka pendek yang hilang dengan cepat. Anda akan merasakan kondisi ini ketika menghadapi situasi yang berbahaya. Misalnya menekan brek kenderaan dengan kuat ketika hendak melanggar sesuatu. Kedua ialah stres kronis, adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sebagai contoh, menghadapi masalah kewangan atau stres dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Anda juga saja menjadi terbiasa dengan stres kronis sehingga anda tidak menyedari ianya sebagai masalah. Jika anda tidak menemukan cara untuk mengatasi stres ini, hal ini dapat menyebabkan masalah kesihatan kepada diri anda. Emosi pula ialah gangguan personaliti yang berlaku, antaranya ialah antisosial, ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor intelektual. Kesihatan juga menjadi definisi untuk gangguan emosi. Terima kasih kepada Dr. Fadil. Sebentar tadi beliau telah menerangkan dengan jelas jenis-jenis tekanan dan emosi berlakunya perkara tersebut. Jadi dapat saya ringkaskan bahawa tekanan dan emosi mampu menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mental yang lebih teruk jika tidak dibendung dengan lebih awal. Jadi soalan saya yang kedua, bolehkah kita meneruskan perbincangan forum kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang punca-punca tekanan dan emosi kepada seseorang itu? Saya persilakan Dr. Fahmi untuk menjelaskan dengan lebih terperinci.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih juga kerana telah memberi saya kesempatan untuk berkongsi ilmu dalam forum remaja kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, punca-punca tekanan dan emosi ini dapat kita perhatikan apabila seseorang individu itu tidak mampu mengawal emosinya dengan stabil sehingga menyebabkan kemurungan. Penyebab stres sangat banyak dan ini biasanya disebabkan oleh pelbagai hal yang terjadi dalam hidup seseorang. Antaranya adalah berada di bawah banyak tekanan, rasa bimbang terhadap sesuatu, tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi. Tanggungjawab yang dianggap sangat berat, tidak memiliki pekerjaan, aktiviti atau perubahan dalam hidup, berhadapan dengan ketidakpastian. Mungkin ada satu hal besar yang menjadi penyebab kepada stres dan kemudian terkumpul dengan tekanan lainnya sehingga membuat seseorang itu sukar untuk mengatasi masalah stres. Mengikut teori Mauro 2004, terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Antara punca berlaku gangguan emosi adalah disebabkan persekitaran sekolah, peristiwa yang berlaku dalam keluarga seperti penceraian ibu bapa, pengaruh keluarga seperti adik-beradik, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru-guru dan lain-lain. Gangguan emosi dalam kalangan murid-murid ini berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Contohnya, gangguan emosi ini berpunca daripada masalah kesesakan dalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan. Peristiwa dalam keluarga melibatkan perubahan yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Dr. Fahmi, kerana telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang punca berlakunya tekanan dan emosi. Jadi kita sebagai pelajar atau murid sewajarnya mengetahui punca berlakunya tekanan dan emosi agar dapat mengelakkan diri daripada menghadapi masalah ini. Umumnya kita ketahui setiap masalah memberikan banyak kesan negatif pada seseorang individu. Jadi soalan saya yang seterusnya, apakah kesan tekanan dan emosi kepada individu menurut pengetahuan Dr. Fadil? Dipersilakan. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi terperinci tentang kesan-kesan tekanan dan emosi. Jadi yang pertama ialah sering lupa dan susah untuk fokus. Tekanan boleh menyebabkan kita sering lupa dan susah untuk fokus. Hal ini demikian kerana apabila stres, kita sering hilang fokus untuk memberi tumpuan terhadap perkara yang terjadi di sekeliling kita. Masalah ini bukan sahaja memberikan impak negatif terhadap kehidupan seharian, malahan prestasi kerja juga boleh merosot jika kita susah untuk fokus menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Kesan yang seterusnya ialah insomnia. Insomnia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Penghidap insomnia seringkali menghadapi masalah tidak dapat tidur pada waktu malam dan akan mengalami keletihan pada hari yang berikutnya. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada insomnia, namun salah satu punca insomnia adalah stres. Apabila stres, otak manusia akan lebih aktif daripada biasa. Mereka yang menghadapi stres tidak boleh berhenti untuk berfikir walaupun pada waktu di mana tubuh badan mereka sepatutnya rehat. Apabila tubuh kurang mendapat rehat, maka ia akan menjadi lesu pada hari berikutnya. Kesan yang ketiga ialah emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil adalah salah satu kesan negatif yang terjadi disebabkan tekanan. Mereka yang menderita akibat stres tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ianya hanyalah masalah yang kecil. Selain itu, penderita ini juga akan sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara kecil. Mereka yang menghadapi tekanan akan mudah berasa kecewa,
cepat naik darah dan mudah marah. Kesan ini bukan sahaja boleh memberi impak negatif dalam pekerjaan, malahan hubungan dengan rakan sekerja, rakan sebaya dan ahli keluarga juga boleh terjejas disebabkan emosi yang tidak stabil. Jadi maafkan saya saudara pengerusi majlis, saya ingin menambah beberapa sedikit apa yang telah dikatakan oleh Dr. Fadil sebentar tadi. Sudah tentu, Dr. Fahmi, dipersilakan. Jadi kesan kepada tekanan dan emosi yang saya hendak tambah ialah kesan terhadap sistem penghadaman. Stres yang kronik boleh mengganggu sistem penghadaman manusia. Simptom seperti mual, perut berangin, makanan susah untuk dihadam boleh jadi berpunca daripada stres. Sekiranya kita menghadapi simptom ini, pastinya kualiti kehidupan dan kesihatan kita pun terjejas. Seterusnya ialah penyakit jantung. Walaupun stres bukanlah pembunuh utama manusia, namun perlu diingat ia adalah antara penyumbang utama kepada masalah jantung yang sehingga kini kekal di tangga teratas sebagai penyebab kematian di Malaysia. Stres bukanlah satu jenis penyakit. Ia adalah masalah kesihatan mental. Apabila keadaan seseorang bertambah teruk, ia boleh melarat menjadi penyakit mental seperti gangguan, kemurungan, rasa cemas, gelisah, bipolar, skizofrenia dan lain-lain. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana memberikan hujah yang sungguh menarik. Jadi dapat saya simpulkan bahawa terdapat banyak kesan negatif yang mampu mengancam kesihatan diri dan nyawa disebabkan oleh tekanan dan emosi ini. Seperti yang kita ketahui, setiap masalah mestilah ada cara penyelesaian dan cara mencegahnya. Oleh itu, pertama sekali saya ingin menyuarakan pendapat saya sendiri tentang langkah mengatasi tekanan dan emosi ini. Teknik pertama ialah terapi seni, yang mana definisinya ialah profesi perkhidmatan kemanusiaan yang mempergunakan media seni, imej, proses kreativiti seni dan tindak balas klien atau pesakit untuk menghasilkan produk sebagai mencerminkan perkembangan individu, kebolehan personaliti, minat, kerisauan dan pertelingkahan. Konsep terapi seni ini adalah adalah bantuan rawatan tanpa ubatan dan pembenahan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan cabang ilmu pendidikan seni visual. Seterusnya, instrumen yang membantu pelajar mengatasi kekeliruan emosi dan tekanan dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran serta kehidupan seharian. Jadi, soalan saya kepada panel kita yang kedua, Dr. Fahmi, adakah teknik lain yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan tekanan dan emosi ini? Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudara pengerusi majlis. Jadi teknik selain yang dinyatakan oleh saudara tadi, kita juga boleh guna pakai untuk mengurangkan tekanan emosi ini adalah terapi perilaku kognitif ataupun singkatannya adalah CBT, adalah sejenis rawatan psikoteraputikal yang membantu pesakit memahami fikiran dan perasaan yang mempengaruhi tingkah laku. CBT ini biasanya digunakan untuk merawat pelbagai gangguan termasuk fobia, ketagihan, kemurungan dan kecemasan. Tetapi perilaku kognitif umumnya jangka pendek dan memberi tumpuan kepada klien kepada membantu klien menangani masalah yang sangat spesifik. Semasa rawatan, orang belajar mengenali dan mengubah pola pemikiran yang merosakkan atau mengganggu yang mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkah laku dan emosi. Salah satu tumpuan utama terapi kognitif tingkah laku adalah mengubah fikiran negatif secara automatik yang dapat menyumbang dan memburukkan lagi kesukaran, kemurungan dan kebimbangan emosi. Fikiran-fikiran negatif ini ke depan secara spontan diterima sebagai benar dan cenderung mempengaruhi secara negatif mood seseorang.
Melalui proses CBT ini, pesakit meneliti pemikiran ini dan digalakkan untuk melihat bukti dari realiti yang sama ada menyokong ataupun membantah pemikiran ini. Dengan melakukan ini, orang dapat melihat pandangan yang lebih objektif dan realistik terhadap pemikiran yang menyumbang kepada perasaan, kecemasan dan kemurungan mereka. Dengan menyedari pemikiran yang negatif dan sering tidak realistik yang merendahkan perasaan dan perasaan mereka, orang dapat mula terlibat dalam pola pemikiran yang lebih sihat. Baik, terima kasih Dr. Fahmi. Pada pendapat Dr. Fadil pula, apakah teknik lain yang boleh seseorang gunakan untuk mengatasi tekanan dan emosi ini? Dipersilakan Dr. Fadil. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Jadi teknik seterusnya adalah teknik mindfulness. Mindfulness ini adalah salah satu teknik meditasi yang paling popular. Meditasi ini memiliki dua bahagian utama iaitu perhatian dan penerimaan. Meditasi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi sederhananya adalah melatih perhatian untuk mencapai kondisi mental dalam konsentrasi yang tenang dan emosi yang positif. Mindfulness bererti mengetahui secara umum apa yang terjadi di dalam dan di luar diri kita pada setiap masa. Menjadi lebih sedar akan masa sekarang dapat membantu kita lebih menikmati dunia di sekitar kita dan memahami diri kita dengan lebih baik. Ahli psikologi mengungkapkan bahawa meditasi mindfulness dapat mengubah otak kita dan biologis manusia secara positif serta meningkatkan kesihatan mental dan fizik. Meditasi mengubah otak dengan mengurangi tekanan yang berkaitan dengan usia dan berkurangnya saraf di otak sehingga mendukung usia otak yang lebih panjang. Plastisitas otak dan pembelajaran. Meditasi dipercaya dapat meningkatkan kesihatan mental bagi sebahagian besar orang. Beberapa penelitian telah menemukan dampak positif meditasi dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesihatan. Beberapa penelitian juga menyarankan bahawa meditasi dapat membantu untuk mengatasi kecemasan, kecanduan, agresif, bunuh diri dan depresi. Latihan melakukan meditasi berikut adalah beberapa cara untuk melatih meditasi. Bernafas dalam-dalam. Teknik ini bagus untuk pemula kerana pernafasan termasuk fungsi tubuh alami. Fokuskan semua perhatian pada pernafasan, konsentrasi pada perasaan dan dengarkan suara yang menarik dan menghembuskan nafas melalui lubang hidung. Bernafaslah dan dengan perlahan-lahan saat perhatian mulai terbagi, kembalikan fokus ke pernafasan dengan hati-hati. Yang kedua ialah meditasi dan berjalan. Menggabungkan berjalan dengan meditasi adalah cara yang efisien dan sihat untuk bersantai. Teknik ini dapat dilakukan di mana-mana baik di taman, hutan ataupun di shopping mall. Yang akhir sekali ialah berdoa. Adalah contoh meditasi yang paling terkenal dan paling banyak dipraktikkan di setiap manusia. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, Dr. Tuan Muhammad Fadil bin Tuan Zaki serta Dr. Muhammad Fahmi Izzat bin Zakaria kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri masing-masing kerana berjaya dan tekun dalam mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, masalah tekanan dan emosi perlu dibendung kerana mampu menjejaskan kesihatan mental seseorang. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada merawat. Bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.